Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada petang ini ialah pelajaran Taharah darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran Taharah darjah 4. Sebelum itu kita ni baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran Taharah darjah 4. Hukum Islam, wajib atau fardu, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Kemudian fardu terbahagi kepada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian muka surat 4, bahagian hukum-hukum Islam. Ini adalah keterangannya. Yang mana nombor 1, wajib atau fardu. Keterangannya sesuatu yang mesti dilakukan. Melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya mendapat dosa, seperti mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Okey, cikgu kan tanya, kalau kita ni sembahyang adalah hukumnya wajib. Artinya yang wajib ni mesti kita ni lakukan. Kalau kita ni tinggalkan, maka Allah akan bagi kita ni dosa. Okey. Bahagian fardu ada 2 perkara, iaitu fardu ain. Kita ni berkenalan dulu dengan fardu ain. Keterangannya, sesuatu yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap diri orang Islam yang baligh, lagi berakal. Kewajipannya itu tidak terlepas dari tanggungjawab diri seseorang, kecuali dirinya sendiri yang melakukannya, seperti mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, di sini artinya orang Islam yang sudah baligh, lagi berakal, artinya bukan orang gila dan bukan juga kanak-kanak. Maka kita ni, orang besar ni, wajib melakukan sembahyang. Okey. Kemudian, fardu kifayah. Keterangannya, sesuatu yang wajib dilakukan oleh sekalian orang Islam yang baligh, lagi berakal, yakni kewajipan dan tanggungjawab bersama. Contohnya, jika kewajipan itu dilakukan oleh sebahagian dari orang Islam, terlepaslah orang Islam lain dari melakukannya. Contoh kedua, jika kewajipan itu tidak dilakukan, semua orang Islam akan menanggung dosa, seperti sembahyang jenazah. Artinya di sini fardu kifayah ni, walaupun kita ni yang lain, contohnya cikgu dan cikgu-cikgu di sekolah Ugama Tumpuan Telisai melakukan sembahyang jenazah, tetapi kamu semua indah mengikuti kami melakukan sembahyang jenazah, maka kamu tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau guru-guru di sini indah melakukan sembahyang jenazah dan kamu juga indah melakukan sembahyang jenazah, maka semua orang Islam akan menanggung dosa. Okey, kalau anda faham, tanya lagi cikgu.
Kemudian masuk arah nombor 2 iaitu sunat dan keterangannya ialah sesuatu yang digalakkan oleh agama supaya dilakukan. Melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa seperti sembahyang sunat hari raya. Okey, apabila kita ni melakukan sembahyang sunat hari raya, maka Allah akan membagi pahala. Tetapi jika kita ni indah melakukan solat hari raya itu, kita ni indah akan diberikan dosa. Tetapi adalah lebih baik jika kita ni sembahyang sunat hari raya agar kita ni mendapat pahala sunat. Okey, kemudian yang ketiga, haram dan keterangannya. Sesuatu yang mesti ditinggalkan. Meninggalkannya mendapat pahala dan melakukannya mendapat dosa seperti mencuri. Okey, kenapa haram kita ni mencuri? Sebab apa? Haraman ni apa dulu? Haram ialah kita ni, kalau kita ni membuat, kita ni akan mendapat dosa. Dan kalau kita ni tinggalkan, Allah akan bagi pahala. Jadi yang mana kamu mau? Dapat dosa kah? Dapat pahala. Kalau cikgu pilih dapat pahala. Okey. Artinya mesti kita ni tinggalkan perbuatan mencuri. Okey. Keempat, makruh. Keterangannya sesuatu yang digalakkan oleh agama supaya ditinggalkan, meninggalkannya mendapat pahala dan melakukannya tidak mendapat dosa seperti makan buah petai, jaring dan belacan. Artinya di sini, contohnya seperti kita ni kan sembahyang, kemudian kita ni makan petai. Petai ni adalah makanan yang mengeluarkan bau dan ia boleh mengganggu orang di sebelah kita ni yang bersembahyang atau mengganggu solatnya. Artinya adalah lebih baik kita ni indah dulu makan petai. Okey? Dan makruh ni kalau kita ni buat, kita ni indah akan diberikan dosa. Tapi kalau kita ni tinggalkan, maka Allah akan berikan kita ni pahala. Nombor 5 iaitu harus, yakni mubah. Keterangannya, sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Melakukannya tidak mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Seperti makan dan minum. Jangan saja kita ni makan dan minum sewaktu bulan puasa. Maka Allah mengharuskan kita ni makan, Allah mengharuskan kita ni minum dan itu adalah keperluan kita ni sehari-harian. Okey? Kemudian, nombor 6, sah, iaitu keterangannya sesuatu yang dilakukan dengan sempurna mengikut syarat dan rukunnya yang tertentu. Seperti sembahyang yang dilakukan dengan berwudu serta rukun-rukunnya yang tertentu dalam waktunya. Jadi kalau kita ni melakukan sembahyang, kita ni sudah berwudu, lepas tu perbuatan sembahyang kita ni betul, maka sahlah sembahyang kita ni. Kemudian yang kedua iaitu titik 2 I, iaitu akad nikah yang dilakukan oleh wali di hadapan saksi-saksi dengan lafaz yang tertentu. Mengikut rukun-rukunnya yang tertentu, maka sah akad nikah tersebut. Ini yang nombor 2, I ni. Nanti cikgu bagi keterangannya lagi ya, pasal belum lagi masuk. Okey? Okey, kemudian kita ni sambung yang di sebelah iaitu nombor 7. Nombor 7 tadi ialah batal. Keterangannya sesuatu yang dilakukan dengan tidak mengikut syarat dan rukun-rukunnya yang tertentu seperti puasa Ramadan yang dikerjakan dengan tidak berniat pada waktu malam. Artinya sini batal puasa orang tersebut. Kalau kita ni kan berpuasa, kita ni wajib berniat pada waktu malam sebelum kita ni
berpuasa. Okey, kalau Indah faham bolehlah tanya cikgu. Seterusnya kita ni masuk muka surat baru iaitu di sini mukallaf. Mukallaf yang kita ni kan belajar ialah pengertian dan syarat. Syarat mukallaf ada 3, baligh, berakal dan sampai seruan. Manakala baligh ada 2, iaitu tanda baligh bagi lelaki dan tanda baligh bagi perempuan. Pengertian mukallaf ialah orang yang dituntut supaya melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Pengertian syarat pula ialah sesuatu yang wajib ada untuk melaksanakan sesuatu perkara yang lain. Seperti wudu adalah syarat bagi sembahyang. Nah, artinya kita ni wajib berwudu supaya sembahyang kita ni sah. Tetapi wudu bukan satu bahagian dari sembahyang. Syarat-syarat mukallaf ada 3. 1, baligh ialah orang yang sudah sampai umur untuk menanggung kewajipan agama. 2, berakal. Dan 3, sampai seruan Islam kepadanya. Berakal tadi nombor 2, artinya kita ni bukan gila. Kita ni bukan mabuk. Okey? Dan kita ni bukan... Nah, artinya berakalan ni, kita ni mesti dalam keadaan berakal dan tahu membezakan baik dan buruk. Kemudian, tanda-tanda baligh bagi lelaki ada 2. 1, telah keluar mani setelah berumur 9 tahun. 2, telah berumur 15 tahun. Tanda-tanda baligh bagi perempuan. 1, telah keluar air mani setelah berumur 9 tahun. 2, telah datang haid atau mengandung setelah berumur 9 tahun. 3, telah berumur 15 tahun. Okey, pengertian mumayyiz ialah kanak-kanak yang sudah dapat mengerjakan tugas-tugas dirinya sendiri. Seperti makan dan minum dan tahu membezakan di antara baik dan buruk sesuatu perkara. InsyaAllah keterangan lebih lanjut nanti akan cikgu explain lagi. Cikgu akan berikan keterangan dengan lebih baik nanti InsyaAllah. Itu saja pelajaran kita ni pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.